Hai, apa khabar semua? Uh, Selamat kembali kepada rancangan ataupun sesi Palung Berbicara. Hmm, Pada pagi yang Jumaat yang mulia ini, sekali lagi Palung baca satu berita mengatakan bahawa seorang ayah mengugut isteri uh, dengan tujuan nak bunuh katanya, kerana semata-mata kerana anak terus menangis mengganggu tidur beliau. Ini menggambarkan bahawa berlakunya ketidakstabilan mental pada saat PKP COVID-19 yang sedang kita alami sekarang. Kalau dalam keadaan biasa, tentunya Pak Long fikir berita yang sebegitu akan sangat menyentuh hati, dan kita terus mengatakan bahawa si bapa tadi telah bertindak secara tidak betul. Tetapi namun sedemikian, dalam keadaan yang di bawah tekanan sekarang, stres, kadang-kadang sesuatu benda yang tak sepatutnya berlaku akan berlaku, sebagaimana tindakan si bapa tadi. Jadi pada pagi ini Pak Long nak bercerita, nak berbicara tentang kesedaran kita, awareness kita terhadap kesihatan mental ataupun status kesihatan mental yang kita alami pada hari ini. Secara umumnya pada bicara kali ini, Pak Long nak bawa sedikit kesedaran berkenaan untuk kita mengenal pasti, cek balik tentang status kestabilan mental yang kita ada. Kestabilan mental ataupun yang kita katakan sebagai kesihatan mental itu secara umumnya adalah bagaimana badan kita ataupun fizikal ataupun kelakuan kita ataupun mental kita berdaya bertindak dengan secara optimum. Sebagaimana yang Pak Long bagi tahu kes yang pagi tadi, yang Pak Long baca dalam berita, ini menunjukkan bahawa si bapa tadi sudah tidak bertindak secara normal, tidak wajar sudah. Jadi ini sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan keadaan mental si bapa tadi. Justru kerana itulah pada pagi ini Pak Long nak berbicara, nak bercerita kepada hampa semua bahawa satu konsep di dalam keadaan yang kita tidak dapat maksud Pak Long, kita tidak dapat beraktiviti seperti yang biasa yang dulu-dulu, maka sesungguhnya bahawa komunikasi ataupun cara perhubungan kita bersama keluarga kita, di mana kita sekarang ni lebih banyak bersama mereka kerana PKP, ada beberapa perkara yang harus kita sedar, dan ataupun kalau
kita tidak sedar, maka kita kena tingkatkan kita punya kesedaran, awareness kita. Bila kita setiap masa bersama dengan ahli-ahli keluarga kita. Oleh itu, pada Pak Long, komunikasi yang wajar sangat penting di dalam memastikan bahawa semua ahli keluarga kita berada dalam keadaan yang stabil. Jadi untuk itu, dari segi komunikasi ini, apa yang ingin Pak Long sampaikan, barangkali kalau sebelum ini kita tidak sangat memerhatikan, sebab banyak masa kita buang, atau bukan kita buang, kita gunakan untuk kita bekerja barangkali di luar daripada rumah. Jadi sekarang ini setiap masa barangkali mungkin kita selalu bersama-sama dengan ahli-ahli keluarga kita yang lain, maka beberapa perkara ini harus kita beri perhatian. Di antaranya, corak komunikasi yang berlaku di kalangan ahli-ahli keluarga kita. Sebagai ketua keluarga barangkali, ataupun isteri maupun anak-anak, harus mengambil kesedaran cara ataupun corak bagaimana kita nak berkomunikasi dengan baik. Di antara faktor-faktor ataupun di antara perbuatan yang mungkin kita tak sedar sebelum ini. Dan kita harus sekarang ini sedar bahawa keadaan sekarang ini, tekanan yang berlaku itu kita tidak dapat jangkakan, dan kita tidak tahu setakat mana stres yang berlaku kepada ahli-ahli keluarga kita. Jadi Pak Long nak ingatkan dan nak beri contoh beberapa perkara yang mungkin boleh kita awasi perkataan kita maupun perbuatan kita terhadap ahli-ahli keluarga kita, supaya jangan terus menimbulkan lebih banyak stres, tekanan kepada mereka ini. Di antara contohnya, yang pertama, beletir. Ya, beletir. Beletir ini selalunya dikaitkan dengan mak lah. Si bapa ni mungkin tak berapa banyak, ya, tetapi ada beletir. Selalu beletir, terus beletir kepada anak-anak ataupun kepada ahli keluarga yang lain, menyebabkan mereka ini tertekan. Sebab tu, kita tak harus banyak sangat beletir. Kalau kita nak tegur pun, barangkali mungkin tegur secara positif, dengan perkataan yang simple, yang ringkas, yang boleh memberi makna terus kepada mereka. Jangan diulang perkara-perkara yang letera yang kita buat tu sampai, kalau zaman sekarang ni orang panggil apa tu, menanah telinga. Menanah telinga, sampai menanah telinga. Better stop. Yang kedua, boleh Pak Long kongsikan, barangkali komunikasi yang berbentuk arahan. Bapa misalnya selalu sangat memberi komunikasi itu dalam bentuk arahan kepada anak-anak, maupun kepada ibu, ataupun bapa kepada ibu, ataupun ibu kepada bapa. Sebenarnya dalam keadaan suasana sekarang, sekali lagi macam Pak Long katakan, kita seharusnya cuba mencari corak komunikasi itu dengan tidak menampakkan seolah-olah banyak sangat arahan berlaku. Perkara yang nombor 3, barangkali makin hamun. Bila kita bercakap saja, ada perkataan-perkataan yang melibatkan perkataan-perkataan yang kita boleh kategorikan sebagai makin hamun. Itu juga perkara yang tidak baik. Yang keempat, kritik. Kritik ni ada dua, ya.
Yang pertama itu adalah kritik yang membina. Tetapi apa yang Pak Long nak masukkan hari ini adalah kritikan yang kita buat itu adalah lebih kepada merendahkan, menyakitkan hati orang lain. Itu. Jadi semua ini akan menimbulkan perasaan negatif kepada si penerimanya itu. Seterusnya, komunikasi yang berbentuk ancaman. Selain tadi arahan, dan ini berbentuk ancaman. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita itu, okey, ada kaitan dengan ataupun dengan ancaman. Maka ini juga akan menimbulkan tekanan kepada seseorang itu. Akhir sekali mungkin yang boleh Pak Long kongsikan di sini, bohong, berbohong. Bercakap berbohong. Ayah cakap kepada anak, ada unsur-unsur pembohongan berlaku di situ, tidak secara terus terang. Begitu juga dengan ibu ataupun kedua-duanya sekali ataupun dengan anak-anak. Jadi ini sebenarnya akan memberi kesan kepada kolektif. Apatah lagi kepada peringkat anak-anak. Jadi seharusnya perkara ini Pak Long nak berbicara pada Jumaat ini nak berkongsi supaya perkara ini boleh diberi perhatian. Semasa kita melakukan komunikasi kita di antara kita di suatu rumah yang pergerakannya ataupun lebih banyak masa, maksudnya tadi kalau nak dibandingkan dengan sebelum ini. Ya. Jadi komunikasi ini sangat penting. Soal komunikasi ini sebenarnya dia boleh memberi kebaikan, dan kadang-kadang kalau macam faktor-faktor yang Pak Long katakan tadi, yang boleh juga memberi perkara yang negatif. Tidak berkomunikasi pun juga bermasalah. Sebab sebagai makhluk sosial ini kita harus berkomunikasi. Satu lagi perkara yang mungkin Pak Long nak ingatkan, jangan pula apa yang kita nampak sekarang ni trend ataupun budaya selalu memegang handphone, tengok Facebook lah, WhatsApp dan sebagainya. Okay. Adalah lebih baik berkomunikasi itu secara fizikal, di mana kita boleh menyampaikan dengan lebih baik, lebih berkesan, dengan cara sentuhan, belayan, cara pandangan mata yang menunjukkan bahawa kita sangat fokus kepada apa yang dia ingin sampaikan. Bukan tidak boleh, tetapi ada masanya. Tetapi pada Pak Long, pendapat Pak Long rasa berhubungan, berkomunikasi ini secara fizikal ini adalah lebih memberi impak yang lebih baik. Baik. Itu di antara pengungsian Pak Long untuk sesi yang kedua. Biar Pak Long berbicara. Tapi sebelum Pak Long akhiri sembang kita pagi ini, Pak Long pun nak bagi tahu kepada semua orang tentang masalah vaksinasi. Banyak sekarang ni kita nampak ada juga golongan yang anti vaksin. Pak Long nak merujuklah kepada satu artikel itu, dinyatakan kat situ firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. Okey. Kesedaran ini harus berlaku ya. Kata maksudnya telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang sedemikian kerana Allah Subhanahu Wa Taala hendak merasakan sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang telah mereka lakukan supaya mereka kembali insaf.
Masalah kita ni kita kena sedar. Kita kena berbalik. Kalau kita bukan pakar, kalau kita bukannya ahlinya kepada sesuatu perkara itu ataupun sesuatu ilmu itu, maka tidak seharusnya kita bercakap tentang soal itu. Kita seharusnya merujuk kepada pakar-pakar yang telah disahkan. Satu lagi, ini untuk yang anti vaksin ni, Pak Long nak bagi tahu juga, ada kata-kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Sahih Al-Bukhari hadis 5678. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Allah tidak akan menurun sesuatu penyakit melainkan diturunkan bersamanya penawar. Maka pada ketika dan hari ini kita sudah mendapat fatwa daripada Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan telah mengatakan bahawa hukumnya, jadi seharusnya kita sebagai orang yang biasa-biasa macam Pak Long ni, maka kita ikutlah apa yang pakar cakap. Insya-Allah Allah akan memberi kita banyak kebaikan daripada segi tersebut. Jadi itu saja di pagi Jumaat yang sungguh indah ini. Maka Pak Long sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.